Apa khabar murid-murid? Okay, sekarang kita akan masuk ke topik yang akhir sekali untuk tingkatan 1. Okay, bab 4. Okay, bab 4 kod arahan. Ini yang banyak menggunakan komputer lah. Okay, untuk men-type arahan ataupun kod arahan seperti yang dipaparkan di gambar ajar ini kan. Okay, robot ini banyak menggunakan kod arahan yang ditulis oleh manusia. Okay, untuk siapa ada komputer boleh gunakan komputer, siapa yang tidak ada boleh cuba gunakan handphone untuk menghasilkan coding. Okay, untuk menghasilkan coding. Okay, ini gambar ajar lah. Okay, seperti dalam buku teks kita juga. Okay, ini adalah robot-robot yang boleh membantu kita khasnya waktu pandemik. Okay, banyak robot boleh kita gunakan untuk menghantar makanan. Okay, untuk mengelakkan daripada jangkitan COVID. Okay. Okay, apa itu kod arahan sebenarnya? Kod arahan ni kita boleh bagikan definisi di mana kita manusia ataupun kita panggil sebagai programmer, pengatau cara ataupun programmer mengarahkan komputer melakukan sesuatu tugasan. Tidak sampai ke tahap kita menghasilkan robot lah. Okay, kita menghasilkan coding yang simple dahulu lah untuk tingkatan 1. Okay, sebenarnya waktu tahun 456 kamu ada belajar kod arahan ni dalam subjek ataupun mata pelajaran RBT. Okay, kalau cikgu sekolah rendah anda ada mengajar subjek ini. Okay, so kod arahan ni dia dituliskan dalam bahasa komputer. Okay, banyak bahasa komputer di dunia ini yang boleh difahami oleh komputer, bahasa komputer. Okay, boleh tuliskan di sini lah. Okay, waktu salin nota, antara contoh bahasa komputer di sini yang cikgu boleh bagi ialah Java, paling popular, Java, Java, ataupun untuk hasilkan game, C++, okay, C tambah-tambah. Okay, untuk menghasilkan game yang power lah. Kalau Java, dia boleh menghasilkan Android, contohnya handphone anda kan. Ataupun game Minecraft, okay, gunakan Java. Okay. Ini adalah contoh bahasa komputer yang popular lah pada hari ini. Kalau menghasilkan contohnya Facebook, YouTube, Google, kamu boleh belajar satu lagi bahasa programming, okay, JavaScript contohnya. Okay, bahasa komputer juga lah. Okay, yang boleh dipahami oleh komputer. Okay, dalam topik ini kita akan belajar yang pertama, boleh ubah, variable, okay, boleh ubah. Lepas itu operator, okay, operator matematik. Okay, masih ingat kan operator matematik dalam matematik ada belajar apa? Tambah, dalam, bagi, tolak kan? Tambah, tolak, bagi, dalam. Itu 4 matematik lah. Okay, dalam komputer pun ada operator matematik. Okay. So, apa maksud pemboleh ubah di sini? Okay, kita tengok dulu yang pertama, pemboleh ubah. Okay, maksud pemboleh ubah di sini ialah storan ingatan. Okay, ingatan kita lah. Storan ingatan yang digunakan oleh program, okay, program yang kita hasilkan tadi itu untuk menyimpan data. Okay, nanti cikgu tunjukkan apa maksud pemboleh ubah untuk menyimpan data. Okay, ini adalah pemboleh ubah, okay, yang boleh disimpan dalam okay, storage ingatan komputer. Okay, yang pertama nilai berangka, kedua teks, ketiga nilai logik. Okay, kita tengok yang pertama nilai berangka. Nilai berangka di sini maksudnya 1, 2, 3 lah. Okay, 1, 2, 3. Teks ABC lah. Okay, ABC sampai Z. Okay,
nilai berangka sifar dan satu lah. Okay. Sifar dan satu itu antara tiga pemboleh ubah, tiga jenis. Nilai berangka, teks, dan nilai logik. Okay, ini dah contoh dia. Nilai berangka sifar sampai 9. Okay, mana-mana ini nilai berangka. Okay, teks. Okay, inilah yang cikgu sebut tadi, satu abjad. Okay, ABC ataupun satu tulisan lah. Okay, satu beberapa abjad lah. AB contohnya komputer. Okay, itu satu abjad lah. Okay. Di sini data logik. Okay, true ataupun false. Okay, pun bahasa lain kita panggil sebagai boolean. Boolean di sini. Data logik. Okay, true or false. Okay, ataupun kita panggil sebagai boolean. Tadi cikgu cakap sifar kan. Sifar dan satu. Okay, so kita sebut sebagai true ataupun false. Okay, ataupun boolean. Okay, ini operator matematik, simbol dan contoh. Okay, senang sajalah. Ini ada sedikit perbezaan. Ini untuk matematik. Okay, ini biasa. Tetapi dalam komputer, ini dua ni berbeza. Okay, kalau darab kita guna simbol slash. Okay, di bawah, kalau keyboard dia di bawah huruf tanda tanya. Darab di sini X kan, tapi di sini kita gunakan star. Okay, supaya tidak sama dengan simbol X nanti takut salah. So, simbol star yang lain samalah. Okay, ini cara kita penulisan kita. Okay, 3 darab 5. Okay, star. Okay, slash itu untuk bahagi. Itu saja perbezaan dia, operator matematik dengan operator matematik dalam komputer. Ingatlah ini pelajar. Okay. Yang ni kita akan gunakan software ini. Praktis. Cikgu akan sertakan dalam YouTube juga. Okay, cara kita tu gunakan Scratch 2.0. Sekarang ada yang 3.0 yang terbaru. Tetapi dia agak berbeza dengan buku teks kita. So, untuk memudahkan kerja kita, kita kekalkan untuk version lama ni lah. Scratch 2.0. So, nanti cikgu akan tunjukkan step by step cara kita menggunakan Scratch ini. Okay. Answer di sini. Sebab dalam Scratch itu dia ada satu answer itu. Okay, itu adalah pemboleh ubah untuk menyimpan input oleh pengguna. Okay, dia menyimpan input. Maksudnya input di sini. Contohnya kalau kita kira luas segitiga kan. Tapak dia berapa panjang, tinggi berapa panjang. Itu maksudnya input. Okay, input Okey, lepas itu komputer akan menggunakan operasi darab. Okey, sebab soalannya kita akan mengira luas segitiga. Ini dah. Luas segi empat tepat. Ada segi empat sama. So, kita perlu darabkan dia lah. Okey. So, kita akan gunakan bahasa komputer. Okey, untuk menghasilkan program yang ringkas ini lah. Ringkas ini. Okey, contoh ini. Pernah tengok ni. Ini adalah Scratch. Okey. Kategori block yang kita akan gunakan nanti. Event. Okey, ini kita akan masukkan dulu. Block atau cara. Okey, lepas tu sensing. Kita akan masukkan ini. Okey. Dia bukan tanya nama kamu. Dia akan minta kamu masukkan data. Okey, looks. Okay, say hello. Dia bukan say hello di sini. Nanti kita akan buat juga ini. Okay, warna purple dia looks. Okay, kalau biru ialah sensing. Kalau ini coklat ini event. Event. Okay, kalau operator yang warna hijau ni. Okay, operator. Kita joinkan ni. Darab simbol darab. Okay, akhir sekali. Sama juga answer ni. Answer. Okay. Program yang kita akan bangunkan yang inilah nanti. Okay. So, mula-mula ini kita masuk satu event. Lepas tu satu sensing di sini. Kita bukan tanya nama. Kita masukkan apa ukuran sisi segi 4 sama. Kemudian kita akan masukkan coding ini.
Okey, ini adalah Scratch lah. Nanti juga akan tunjukkan dalam YouTube nanti ya, cara kita buat. Okey, cikgu akan mengajar macam mana kita menggunakan Scratch. Okey, kalau anda install dalam komputer, anda buka dulu Scratch anda. Okey, kita gunakan Scratch 2. Okey, Scratch 2. Okey. Kita akan gunakan Scratch 2. Okey, mula-mula sekali kita gunakan event. Kita masukkan event. Okey, masukkan event. Pas sekali yang warna coklat. Okey, masukkan event pertama. Okey, kemudian selepas kita masukkan event, kita akan masukkan sing-sing di sini yang warna biru. Warna biru. Okey, kita pilih satu. Kita pilih satu. Okey. Ask, what is your name? Tapi kita bukan tulis what is your name di sini. Okey. Okay, macam mana kita nak cantumkan dia? Ada nampak situ ada satu simbol tu kan? Okey, macam mencur ke atas atau mencur ke bawah. So, kamu pandangkan dia saja. Okey, sekarang kita looks. Kita pilih satu. Okey, macam tu. Say hello tu. Okey, masukkan. Kita cantumkan dia. Okey, selepas itu kita tengok. Okey, masukkan operator. Kita cari satu operator darab. Operator darab. Okey, masih ingatkah simbol operator darab? Okey, ini dia. Okey, star tu kan. Okey, ini bagi, ini darab. Okey, masukkan. Okey, masukkan di sini. Kalau salah boleh kita adjust dia, tak apa. Okey, kita cuba-cuba di sini. Salah lagi. Okey. Kita tarik pergi ke kurang satu kan. Okey, kurang satu. Join ni dulu. Okey, simpan ni dulu. Lepas itu baru kita masukkan. Okey, ni. Okey, kalau tak dapat, okey, kamu pilih di sini ya. Kalau salah, kita boleh masukkan sekali lagi. Tak apa. Okey, cuba. Okey, betul tak? Semak dulu. Okey. Kalau salah, boleh kita buka semua tu lah. Kalau salah. Okey, cuba dulu. Okey, di sini kita boleh masukkan ayat kita, apa yang kita nak tanya. Apakah ukuran? Okey, apakah ukuran sisi segi 4 sama? Okey, kita boleh type di sini lah. Okey, kita boleh type di sini. Okey, so kita tanya pengguna. Okey, di sini kita masukkan. Okey, apa kita nak cakap di sini? Okey, ukurannya, output dia, ukuran luas sisi 4 sama lah. Okey, ukuran luas sisi 4 sama. Okey, kemudian kita boleh masukkan. Okey, operator sudah kita masukkan. Boleh kita masukkan. Okey, satu lagi answer. Answer itu adalah pemboleh ubah. Okey, di mana disimpan input yang kita masukkan. Okey, answer di sini maksudnya pengguna yang akan masukkan nilai dia. Okey, contohnya dia nak sisi sama kan, so dia masukkan 3. So 3 darab 3 ialah 9. So nak run, okey, tekan ni bendera ni. Okey, run. Okey, ada nampak tak? Okey, dia tanyalah. So masukkan ukuran di bawah. Okey, masukkan sebarang ukuran. Okey, run, tekan yes. Okay, ukuran sudah keluar lah. Okey, sudah dapat ukuran di sini. Boleh cuba lagi. Okay, tekan sekali bendera. Kalau tak nak, kita boleh tekan yang warna merah tu. Okey, ini ukuran dia. Okey, kalau nak jarak, kita boleh jarak tu, spacekan dia. Nampak lebih cantik lah.
Okay, duit kemas. Okay, ini hasil. Okay, hasil ruas. Okay, dalam 25. Okay. Save file tu kalau sudah siap boleh save kan dia. Okay, di dalam komputer anda lah. Okay, boleh save kan dia. Okay, di mana-mana saja. Dan cikgu save dalam sini lah. Dalam sekolah punya. Okay, cikgu punya ini ya. So, anda sendiri pun boleh save ha. Okay, file name itu. Okay, ikut ini dalam buku teks kita. Okay, muka surat. Masukkan title dia lah. Cikgu sebab cikgu sudah buat sebelum ni. So, cikgu bagi 2. Okay, okay.